Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Sebentar tadi anda telah ditemani oleh DJ Suhaila dan seperti biasa setiap petang Jumaat saya Jimmy akan menemani anda sehingga pukul 9 malam nanti menerusi segmen Selekta. Dan Alhamdulillah pada petang yang indah ini kita berpeluang menimba ilmu bersama-sama dengan menimba ilmu akhirat bersama dengan Ustaz Abdul Sattar menerusi Ruangan Agama Fardu Ain. Dan hari ini Ustaz Abdul Sattar akan menemani kita lah dan mengajar kita macam-macam. Hari ini apa topik menarik Ustaz? Hari ni kita pilih tajuk. Pilih tajuk Hak dia belaka. Hak dia belaka. Okey, memang saya sendiri pun tak sabar nak tahu apa sebenarnya ni. Jadi sebelum tu Ustaz, untuk peringatan kita bersama waktu solat maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan untuk hari ini adalah pada pukul 7.10 malam, manakala zon 2 7.14 malam dan Besut Setiu Terengganu 7.9 malam. Dan sementara kita menunggu waktu maghrib, jom kita terus bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke bilik siaran kita hari ini. Tadi tak jam jalan? Hari ni hujan-hujan sikit. Oh, hujan-hujan sikit. Tengah-tengah jalan ada hujan. Jadi hari ni tadi apa Ustaz kata hak dia belaka. Hak dia belaka. Hak dia tu hak Allah lah kan. Bukan dia lah. Itulah ke. Kita dengar. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Tujuannya untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassirli amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qauli, semoga mereka dapat memahami akan segala kata-kataku. Terima kasih kepada DJ Mi. Sama-sama. Hari ni kita berada di tahun baru. Tahun baru 2020. Ada angka 22 butir, angka kosong 2 butir. Betul. Jadi kita pilih angka 2 tu, 2 butir tu tak. Kita buat tahu angka kosong 2 tu. Biar tahun ni kita dapat dua-dua. Maksudnya dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Hak kosong tu kita buat. Betul. Tu kata orang muda-muda lah. Dia kata 2020. Kalau raya dia kata 00. Kosong. Kalau tahun ni 2020. Ambil hak 2, buat hak kosong. Jadi hari ni kita nak bincang sikit mengenai satu benda yang mudah-mudah je. Yang kita semua tahu bahawa segala benda di dunia ni adalah hak dia belaka. Hak Allah lah, maksudnya kepunyaan milik Allah semuanya. Jadi kita saja nak orang kata nak buka minda kita supaya sekali-sekala kita sedar bahawa yang kita duduk di dunia ni, duduk di bumi ini adalah bukan milik kita pun. Walaupun kadang-kadang kita rasa itu kita punya. Itu kita punya. Kita tengok mudah-mudah pada anggota tubuh badan kita dulu. Kita tengok mata kita yang kita boleh melihat, yang kita boleh nampak comel, huduh, lawa ke apa semua tu. Mata tu adalah milik Allah, bukan milik kita. Milik dia belaka. Sebab apa kita kata mata ni milik Allah sedangkan duduk di dalam tubuh kita? Sebab bila-bila masa saja penglihatan kita ini Allah akan boleh padamkan. Bila-bila masa kita boleh tak nampak.
Berapa ramai orang yang nampak terang mata dia, akhirnya kelabu tak nampak. Nah, hak tentu sekalinya bila makin tua makin kelabu, makin tua makin kelabu mata kita. Bermakna penglihatan kita ini bukan milik kita, adalah milik Allah. Betul. Nah, mudah-mudah ya, barang mudah-mudah yang kita rasa kadang-kadang kita tidak terasa sangat lah. Ni, kata muka mata ni kita punya, kita kata. Mulut, gitu juga. Yang kita boleh duduk berkecek ni, bukan milik kita pun. Dia adalah milik Allah. Betul. Kita hanya dipinjamkan sebentar. Duk kecek tengok-tengok, duk kecek kadang-kadang boleh bisu. Apa ni orang panggil bisu, terpaku, tak kelu dah lidah kita. Lidah kita juga milik Allah. Lidah yang boleh merasa pahit, manis, tawar, masak, apa lagi payah, kelak dah. Kelak segala rasa tu, segala rasa yang boleh dirasai oleh lidah juga bukan milik kita. Sebab kita kalau boleh kita nak rasa benda yang sedap-sedap belaka, tapi dia milik Allah, maka kita tak boleh nak kontrol. Ni, ada masa lidah kita tak dapat merasa apa-apa pun, masuklah gapo dia pun rasa tawar, rasa tak sedap. Time kita sakit kau kan tak? Maknanya itu adalah bukan milik kita, milik Allah. Telinga boleh kita duduk dengar. Tak cukup dengan dua telinga pakai goni lagi ni. Pakai headphone lagi. Telinga milik Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik pendengaran kita. Betul. Hidung yang boleh menghidu bauan apa nama ni? Bau wangi, bau busuk, bau hapok, bau hanyir juga milik Allah. Jadi segala panca indera, kita panggil panca indera. Segala panca deria 5 ni semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita pun. Kita turun bawah sikit lagi perut yang boleh mengisi segala makanan, yang boleh mengisi apa ni, yang ada usus, boleh proses makanan, ada alat penghadaman, ada alat perkumuhan. Lepas hak lebih-lebih tu dia buai tubik juga bukan milik kita. Dia adalah milik Allah. Nafas hak kita duk tarik, sedut oksigen masuk, buat tubik, karbon dioksida, juga bukan milik kita. Nafas ini bukan milik kita. Bila-bila masa dia boleh tarik nafas, maka tak bernafas kita, matilah kita. Betul. Jadi aliran darah dalam seluruh orak saraf ni juga milik Allah, milik dia, hak dia belaka. Bahkan kita semua anggota tubuh badan ni adalah kepunyaan Allah. Cuma diberi pinjam kepada kita untuk kita ada sesuatu lah. Bila orang beri bukan milik kita, dia bagi kepada kita, mesti ada tujuan. Tak ada siapa nak bagi kita saja-saja, percuma gitu saja. Betul. Kita tengok, kalau kita kata, ya kau milik Allah belaka ni. Allah sebut banyak kali, berpuluh-puluh kali dalam Quran. Salah satu ayatnya dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 109. Allah sebut, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah belaka segala apa yang ada di langit, langit 7 petala langit, dan juga apa sahaja yang ada di bumi. Maknanya hak dia belaka. Masya-Allah. Tuhan royak sendiri, dia royak lah. Tokek dia nipu dah. Dia kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa benda yang ada di langit-langit 7 butir langit, dan di bumi ini semuanya walillah, semuanya milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan segala urusan, apa saja urusan yang ada di bumi dan di langit ni, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Termasuk kita lah. Kita ni akan kembali kepada dia. Sebab hak dia. So, ayat berikutnya, ayat dalam surah Al-Imran juga, ayat 129. Tadi 103, ni 129. Bunyi dia sama. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah semua, apa sahaja yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha. Allah kata dia akan mengampunkan sesiapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan dia akan mengazab sesiapa sahaja yang ia hendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi segala-galanya adalah hak dia. Kita biar sedar situ. Ni adalah merupakan satu akidah sebenarnya. Orang kata satu yang wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Bila kita percaya kepada Allah, selain kita percaya kata Allah ni Maha Kuasa, Allah ni Maha, orang duk ngaji sifat 20 tu kan. Jimmy pun pernah belajar kot, wujud, kidam, baqa. Selain daripada 20 tu,
Hak ni ya juga menjadi satu akidah yang kita kena pegang, kita kena amal. Bukan setakat akidah ni ramai orang kata akidah ni kita percaya je. Dok, akidah ini kita kena amalkan. Sama juga dengan ibadat. Ibadat tu kita tahu, kita belajar, kita tahu, kemudian kita amal. Samalah dengan akidah. Akidah kita belajar, kita tahu, kemudian kita kena amalkan. Kata lagu mana nak amal? Bila kita dah faham sifat 20, maka kita faham so lagi ni, iaitu Allah memiliki segala-galanya. Termasuk kita, anggota tubuh pada kita dan tubuh kita sendiri. Nyawa kita ni bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka apa tujuan Allah bagi kepada kita? Allah bagi, dia buat kita ni, kenapa dia bagi tangan? Kenapa dia bagi kaki? Adakah untuk kita menikmati gitu saja? Dengan tangan kita boleh buat apa saja? Bukan hak mutlak kita, maka kita perlu ada gapo, kita kena tahu apa Allah jadikan benda-benda tu kita. Allah jadikan bumi ni untuk kita. Allah jadikan hujan turun tu untuk kita. Nah, banyak dalam ayat Quran kata Allah turunkan hujan, asal bumi ni ialah mati. Untuk menghidupkan bumi yang mati ini, maka Allah turunkan hujan. Air hujan ni bukan berasal daripada bumi ni, tapi berasal daripada langit. Air ni asal daripada langit, maka turun ke bumi. Apa tujuan Allah turun ke bumi? Untuk menghidupkan bumi ini yang asalnya kontang, kering, gersang. Maka daripada hujan turun tu, ada sebahagiannya masuk ke dalam tanah. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah ada sebut, sebahagian air yang diturunkan daripada langit tu duduk masuk, meresap masuk dalam tanah. Sebahagiannya duduk di permukaan bumi ini untuk digunakan secara langsung. Dan yang duduk dalam tanah tu, ketika perlu mungkin Allah akan keluarkan. Lepas tu kita gali telaga, kita gali perigi. Kita rasa air tu asal dalam tanah. Rupanya asal air yang turun daripada langit meresap masuk dalam tanah. Dan Allah kata bila-bila masuk aku boleh tarik air ni. Kalau mu tak reti nak guna, kalau mu tak rasa hak aku air ni, aku boleh tarik bila-bila masa. Sebab tu berlakunya kemarau. Berlakunya kering. Bumi jadi mati, menyebabkan bila bumi mati, maka mati habis segala benda yang ada di atas muka bumi. Maka tujuan Allah bagi kepada segala kemudahan bumi ni. Allah buat langit untuk kita. Walaupun bukan suruh kita pergi ke langit. Allah ciptakan 7 butir langit. Bumi ni dia buat sebutir je untuk kita duduk. Tapi langit dia buat 7. Apa tu? Untuk kemudahan kita. Untuk kesempurnaan hidup kita. Lagu mana agak kalau kita ni ada bumi saja tak ada langit. Rasa kita tak boleh hidup. Tak boleh hidup kita. Maka langit, 7 butir langit tu mengikut sistem dia apa semua, menyebabkan kita boleh hidup selesa. Allah buat bumi ni pula bukan rata gitu. Buat bukit. Ada bukit bukau, ada gunung gane. Tujuannya ialah untuk menjadi pasok kepada bumi ni. Sebab apa? Supaya kita duduk selesa atas muka bumi. Tidak bergetar, tidak bergegar, tidak terbang, tidak musing, tidak pening. Kita duduk di ni. Maknanya ada pasak dia. Tujuannya ialah untuk kita ni menjadi hamba dia. Dia beri segala kemudahan ke kita, bukan sekadar untuk kita nikmati, gitu saja tak. Supaya kita bagi duit ke anak kita lah. Kalau kita ni, dah kita kata duit tu milik kita, kita bagi duit ke anak kita, jamu makan dia. Ada kau sekadar gitu je. Jamu makan biar dia kenyang, biar dia gitu je. Tak. Ada sesuatu kita nak daripada anak kita. Nak suruh anak kita taat perintah kita. Nak suruh anak kita boleh tolong kita bila kita tua. Nak suruh anak-anak kita ni berjasa, tidak kepada keluarga kita saja, tapi kepada bangsa kita, kepada negara kita. Ada tujuan dia. Begitu lagi lah Allah. Mestilah Allah ni bila dia cipta sesuatu, lepas tu dia cipta, dia beri pula segala kemudahan kepada kita, pastinya ada sesuatu yang dia nak daripada kita. Kita tak ada gapo kita ni. Mari dengan kosong. Jasad pun hak dia, ruh pun hak dia, nyawa pun hak dia. Ditakut dicantumkan jasad dengan ruh ni, bergerak kita, kemudian diberi segala kemudahan atas muka bumi ni. Tujuannya ialah untuk kita menjadi hamba dia. Mu saja, mu ikut segala perintah aku. Sebab aku ni bos, mu ni hamba. Maka mu kena ikut. Walau mu suka, walau mu tak suka, mudah guna segala barang-barang hak aku beri. Mu guna langit aku. Kalau mu tak rasa pun mu guna langit aku ni. Tapi mu guna matahari yang duduk di langit.
Bayangkan hidup kita kalau tak ada matahari, Jimmy. Hmm. Lagu mana tak? Lagu mana sejuknya kali tak boleh hidup lah. Tak boleh hidup. Kalau kata, matahari, bulan, gitu juga. Bulan ada fungsi dia yang memberi keselesaan kepada kita. Tak ada bulan, mungkin banjir ke apa kan bulan ni. Kalau mengikut orang tu dia kata pergerakan air, pasang suhu air tu kerana pergerakan bulan tu tak. Betul. Katalah kalau bulan tu jalan kat sikok dia. Maka boleh jadi kita ni banjir tu tahu tiko masa. Tak, susah lah. Mana keselesaan. Kita tak rasa sangat bulan tu memberi keselesaan kepada kita. Lepas tu burung segala binatang duduk langit ni dah duduk di udara tu. Gapo dia? Semuanya memberi keselesaan kepada kita. Bila begitu sekali banyak Allah bagi keselesaan kepada kita ni, tentulah kita ni tak ada alasan lah. Bila Allah kata mung ni hamba aku, maka tidak ada alasan kita nak mengelak bahawa aku ni lah pemilik bumi ini. Akulah segala-galanya. Hak rezeki aku boleh makan ni kerana aku cari. Kerana aku bijak. Tidak. Kita hanya disuruh mencari rezeki. Tetapi yang memberinya adalah Allah. Berapa ramai orang daripada muda cari rezeki tapi tak boleh. Tak kaya, tak banyak boleh. Apa sebab Allah tak bagi. Tapi ada orang yang hanya cari sikit rezeki, sekali, dua kali cari. Tapi dia dapat banyak. Bukan kerana bijak dia, bukan kerana hebat dia, tetapi kerana Allah nak bagi. Nah, gitu. Bila kita faham gitu, inilah akidah sebenarnya. Akidah yang kita perlu amalkan. Segala benda kita dapat ni, semuanya mari daripada Allah. Rezeki, kebijaksanaan, kesihatan, kekayaan, kemewahan, apa lagi? Kereta yang kita milik. Kita kata, kereta aku, buat aku beli. Tak. Dia adalah milik Allah. Kalau milik kita, ada beli sebutir kereta, boleh pakai sampai ke mati. Tapi buat apa? Kadang-kadang aksiden, kadang-kadang punuh, go to gone ni lah. Sebab bukan milik kita. Sebab dia adalah milik Allah. Duit dalam poket kalau boleh kak, tidak keluar lah. Dah masuk RM1 beranak dalam poket. Daripada RM1 jadi RM10, jadi RM100, jadi RM1000. Dah. Sebab apa? Sebab dia bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya mencari. Dapat, yalah. Dapat tu mari daripada Allah. Allah tak bagi, carilah sari tu rumah. Mu tak akan dapat rezeki. Tak akan dapat apa yang kita cari. Kita cari, Allah bagi. Sebab tu dalam mencari, kita minta. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Carilah. Minta juga. Orang sombong, orang cari saja tak minta ni. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Ada kan lagu Kelantan FM pun siar semua lagu Indonesia ke apa tu. Orang yang berusaha tanpa doa. Sia-sia kau sombong kau gitulah. Lagu Indonesia tu. Betul. Sebab apa tu? Sebab segalanya bukan hak kita, hak Allah. Maka kalau kita tengok selagi kak, apa sebab alasan untuk kita nak sombong, kita nak bongkak apabila kita dapat banyak rezeki daripada Allah. Sebab rezeki itu mari daripada Allah. Apa kita nak sombongnya? Tidak ada alasan untuk kita nak sombong, kita nak bongkak, kita nak rasa kita besar, kita nak rasa kita hebat. Tak ada. Sebab satu pun bukan milik kita. Semuanya adalah milik dia. Dalam bahasa Kelantan kata, hak dia belaka. Hak dia belaka. Tak ada sahabut hak kita. Betul. Boleh tak Jimmy kata gitu? Hak dia belaka. Hak dia belaka. Tak ada sahabut. Tak ada sahabat. Hak kita. Hak kita. Jadi tu. Jadi. Jadi tu dah. Maknanya itulah. Kita nak cerita petang ni supaya saya pun dan semua pendengar pun boleh sedar ataupun mari orang kata terlintas. Kalau berasa nak sombong, ingat bukan hak kita ni. Betul. Hak orang, hak Tuhan, hak Allah. Dia boleh tarik bila-bila masa. Kalau kita berasa nak gapo, kita berasa kecewa kita tak dapat. Patutlah kalau kita tak dapat pun sebab bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Doalah dengan dia supaya dia bagi. Kalau ada. Okey, kita ada pembanggil pertama ya Ustaz. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Di sini Muhammad Bukhari di sini. Muhammad Bukhari. Okey, silakan soalan dia. Soalannya gini. Ya. Kita ni ada sifat acuh, sifat ria, sifat takabur. Ya. Jadi kita ni berfikir semua dah buang. Berfikir semua dah kita berzikir. Tapi tak terbuang-buang juga sifat tu.
bagaimanakah kita nak buat lagi? Kita berzikir, bernajak pada Allah SWT. Dia mari juga sifat tu. Ya. Puas dah saya duk main dengan zikir, dengan menajak pada Allah. Ya. Tapi mari juga sifat tu. Bagaimana nak buat? Bagaimana syarat-syaratnya? Ya. Tu. Oh, payah tu Bukhari ni. Ya, saudara Bukhari. Kita cuba deh. Amo nak cuba, amo pun nak tu juga sebab kita semua orang ni pun ada sifat ni. Sifat sombong, sifat bongkak. Ada mari sifat riak, sifat takjub, sifat ujub kepada diri. Jadi caranya satu tadilah, tadi dah Bukhari kata dia sentiasa berdoa, dia sentiasa berzikir, berwirid. Satu lagi ialah teruskan apa yang kita buat. Istiqamah, maksudnya konsisten. Nah, kalau wirid zikir tu konsisten dengan zikir, dan kalau kita rasa kita sedekah, contohnya kita menderma 10 riyal, lepas tu kita mari rasa riak, oh bisa aku boleh derma 10 ringgit nah, orang lain 3 ringgit 4 ringgit je. Teruskan sedekah, jangan berhenti. Sedekah juga sehingga akhirnya sedekah 10 riyal tu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya riak tu insya-Allah akan kurang lah. Nah, kita juga kita bangun sembahyang malam, mari rasa tahajud, mari rasa bangga, rasa hebat. Aku boleh sembahyang malam, orang lain tidur belakang ni masa ni, aku je boleh. Nah, kalau mari perasaan tu, pagi esok, malam esok bangun lagi, semaya lagi sehingga dianya menjadi satu tabiat, semula jadi kita. Bila dia jadi semaya malam tu tabiat kita, tak marilah rasa riak, rasa sombong tu. Sebab dia dah jadi tabiat kita. Hak duk rasa riak, rasa sombong ni bila kita buat sekali-sekala. Pergi masjid je semaya sunat. Marilah rasa, oh hebat aku. Orang tengok belakang aku duduk semaya sunat ni. Sebab di rumah tak buat, gawat tak buat. Tapi kalau selalu gitu-gitu sama, dia hilang dah benda tu. Maknanya nak menghilangkan selain daripada kita berzikir, kita berdoa, kita gapo, kena teruskan istiqamah. Buat benda tu. Jangan berhenti. Betul. Nah, insya-Allah lah. Nah, hamba pun boleh royak gitu je. Amalnya payah juga sebenarnya. Sebab benda tu dia akan mari sokmo. Setan ni dia makin ganggu kita sokmo. Lagi kita banyak amalan, lagi banyaklah godaan. Nah, lagi banyak amalan, lagi banyak godaan. Baiklah, kita pergi ke pemanggilan kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ni Mi Jalan Raya. Abang Mi. Okey, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kita nak tanya hal sedekah ni Ustaz. Ya. Ya gini, macam anak bini kira mana bawah tanggungan kita kan. Ya. Mana kita beli pakaian, beli makan minum ni. Tu kita tanggung anak kita, bini kita sedekah juga betul Ustaz. Mana golongan sedekah juga. Mana kalau sedekah tak ada hari-hari lah kita sedekahnya. Ya. Mana sedekah juga betul Ustaz. Kita tanggung hak kita duk tanggung dengan anak kita tu deh. Okey. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ada dua lah. Satu sedekah, satu nafkah. Yang kita duk bawah tanggungjawab kita, isteri kita. Isteri kita menjadi tanggungjawab kita untuk memberi nafkah kepadanya, makan minumnya, tempat tinggalnya, keselesaannya, apa semuanya. Itu adalah sedekah pun boleh juga. Dia masuk dalam bab sedekah jugalah. Sedekah ni ialah bila kita hak kita wikak orang. Cuma dia kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada mak ayah kita, hak tu kita panggil nafkah. Nafkah yang wajib, sedekah yang wajib. Zakat, sedekah juga. Zakat tu, tapi dia zakat dalam bentuk zakat apabila dia cukup nisabnya, cukup haulnya, maka dia jadi zakat. Hak setahun sekali tu. Pendapatan ko, zakat harta ko, zakat gapo ko, dia adalah sedekah, tapi sedekah dalam bentuk zakat. Hak sedekah yang menjadi kebiasaan kita ni, sedekah hak sukarela tu. Hak kita nak beri tak apa, tak saya beri tak apa. Hak tu dia panggil sedekah lah. Maknanya kalau gitu kan, nafkah tu pun termasuk dalam bab sedekah, tapi dia adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib, kalau kita tak beri nafkah ke anak kita, tak beli pakaian, minum, makan ni ke anak kita, maka kita dosa lah. Sedekah juga, tapi dalam bentuk nafkah. Ada sedekah dalam bentuk zakat. Ada sedekah dalam bentuk sedekah derma. Nah, derma tu apa kita panggil derma. Bahasa Melayu, bahasa Arab sikit kat sedekah. Hak bagi kau tabung masjid, kau gapo semua tu sedekah tu ada bui, tak ada tak bui. Maknanya sedekah belaka lah mudah-mudah Abang Ming.
Tak, cuma ada sedekah yang wajib, sedekah kalau kita tak beri dosa, iaitu nafkah kita kepada anak isteri keluarga kita. Sedekah dosa kalau kita cukup dia punya nisab dia, cukup dia punya haul dia, kalau kita tak beri dosa sebab kita tidak sedekah zakat. Dia adalah menjadi wajib. Zakat fitrah contohnya. Dia juga adalah bentuk sedekah. Sedekah ni dia umum. Lepas tu ada spesifik dia menjadi zakat. Ada tempat menjadi nafkah. Ada tempat menjadi sedekah sunat. Betul. Baiklah Ustaz, kita pergi ke pemanggilan ketiga ya. Ya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di Ini talian? Abang Pan. Abepa. Ya. Silakan Abepa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, Ustaz. Ya. Pan nak tanya masalah cara percakapan kita hari ni. Ya. Jadi kita ni katakanlah, kita kata hak kita berlaku. Contohnya kata-kata bahasa kabayo lemu kita. Oh. Kalau mutu kita. Ya. Semua hak kita berlaku. Jadi kita tak cerita. Mana tak habis ayat tu. Bagaimana Ustaz? Pasal kita duk besok hak kita. Hak Tuhan tu kita tak bubuh. Ya, ya. Dah lemu kita tapi hak Tuhan pagi. Apa ni? Pagi apa dipanggil ni? Dia so lagi Abepa. Bining tu bukan hak kita Abepa bining. Masalah ni. Ya, ya. Supaya Bepa kata tu ilmu kita, bersihkan kita. Ya. Hak kita berlaku. Itu saja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dalam percakapan ni memang gitulah. Dia kata ni hak siapa ni lembu siapa tu? Lembu kita. Tapi kalau lembu kena tepuh ke kereta tak ngaku tu. lembu kita lepas tepi jalan. Lepas tu orang mari langgar lembu. Kata lembu siapa tu tak ngaku dah. Tak ngaku. Lembu orang lain. Tapi kalau duduk dalam kandil gapo hak kita lah. Maknanya basic asasnya ialah hak Tuhan belaka. Maka isteri kita nikah benar, kita bayar mas kahwin benar, tapi sebenarnya bukan hak kita, hak Allah. Hak tu pun orang kata belaka, dia kata jodoh. Gapo lagi jodoh, ajal. Gapo 2-3 perkara lagi tu adalah hak Allah. Ditentukan oleh Allah, maknanya hak Allah. Isteri kita tu pun hak Allah, tapi dalam bahasa cakap hari-hari tu bini hamba, tu bini orang tu bini orang ni. Maknanya dalam hati kita kena terdetik lah. Sebab tunya ada tanggungjawab tu lah menunjukkan bahawa dia bukan milik kita. Kalau bini kita hak mutlak kita, ikut kita nak buat gapo pun. Pasal dia hak kita, anak kita. Kalaulah dia tu betul-betul mutlak anak kita, maka ikut kita nak buat gapo dengan anak kita tu. Tapi tak boleh. Kita kena ada nafkahnya, kita kena ada tanggungjawabnya gitu. Itulah melambangkan bahawa anak hak kita sementara, tetapi dia adalah milik Allah. Maka kita kena jaga anak kita ni supaya nak atas balik kepada Allah. Macam ayat tadi tu, semuanya akan turja'ul umur ilallah wa ilallah turja'ul umur. Segala perkara urusan ni akan kita kembalikan kepada Allah. Isteri kita satu hari kita nak kembalikan isteri kita tu kepada Allah. Jadi biarlah sebagaimana yang kita ambil dia jadi isteri kita, kita suruh balik lagu tu juga. Anak sebagaimana yang anak tu seorang anak ni bersih suci. Ibu bapaknya yang mencorakkan biru, merah, hitam, majusi, nasrani apa semua tu, maka kita nak serah kepada Allah, biarlah dalam keadaan bersih balik. Makna tanggungjawab kita membersihkan anak kita, membersihkan isteri kita. Begitu juga lembu kubah. Lembu ni pun kita pera tu, kita akan persembahkan balik kepada Allah. Mu pera lembu berapa ekor, mu makan lagu mana, makan di rupuk tanah orang ke, di rabuk kebun orang ke, maka mu tanggung, bukan lembu tu dosa. Kita yang tanggung. Lembu kita pergi makan rupuk, makan sayur-sayur orang. Lembu tak masuk neraka. Kita lah masuk. Apa? Sebab lembu tu bukan milik kita. Kita hanya jaga dan kita ambil manfaat daripada dia. Jadi segala benda yang Allah bagi kita tu ada yang kita tanggungjawabnya, yang kita perlu laksanakan. Itu menunjukkan kata bukan kita. Tapi setakat nak kita kecek, tu tanah wah ketok tu tanah hamba. Tu tanah tepi sungai tu tanah hamba. Tak apa gitu. Tidaklah merosakkan akidah. Tetapi tanggungjawab kita terhadap tanah tu, itulah akidahnya. Itu yang kita amalkan. Adakah tanahmu ni mu hipik tanah orang ke, ataupun mu curi tanah orang, mu alih batu tara ke, gana ke. Jadi itu situ tanggungjawab kita. Baiklah Ustaz, kita ada panggilan keempat. Ya, sila. Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wei. Waalaikumsalam. Kak Wei Kamaria. Ya, saya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ke? Ustaz. Ya, sila. Saya takut doktor. Ada ustaz je kita. Ni. Gini, Ustaz. Ya. Saya baca satu. Kita kata, Allah sedang mengintaimu. Ya. Dia kata dalam sini. Kalau kita kata, Hmm. Allah, orang yang disayangkan Allah, Allah kirim petunjuk, peringatan dan amaran. Liku-liku dosa terasa sulit dan sangat berat di hati. Apakah itu, Ustaz? Tolong jelaskan saya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Kak Wei, Allah apa ni dalam buku lah tu deh. Orang yang disayangi oleh Allah sentiasa diintai oleh Allah. Maksudnya nak ceritanya bahawa orang yang sentiasa orang yang disayangi Allah ni ialah orang yang sentiasa ikut patuh kepada perintah Allah lah. Baru Allah sayang. Bila Allah sayang, maknanya dia dekat dengan Allah, sentiasa di bawah rahmat Allah. Itu maksudnya Allah sentiasa mengintainya. Dia guna bahasa manusia. Allah tak ngita. Tak kira Allah mengintip lah. Tapi bahasa sastra lah. Allah sentiasa mengintainya. Allah sentiasa pedulikan dia. Segala keperluan dia Allah akan tunaikan. Sebab bila kita ni sayang kepada seorang, sentiasa tanya khabar dia semua. Kita sayang kepada anak duduk jauh dengan kita, maka kita sentiasa mengintainya. Bukanlah kita selok bilik dia, tapi sentiasa call dia, panggil dia, telefon dia. Gapo tak cukup, gapo duit cukup ke tak. Kalau tak cukup, kita atas lalu. Tapi kalau anak kita tak sayang, tak dengar tu mampu pergi. Kita tak sayang ke dia sebab dia tak taat kita, maka kita kurang sayang dia. Tidaklah kita intai gitu. Maksudnya itu bahasa-bahasa dan yang digunakan bahasa manusia lah. Dipedulikan, sentiasa dipedulikan. Segala benda yang tidak cukup akan dicukupkan. Jadi itulah lebih kurang. Okey, dan seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak ni ibu buku. Pak ni. Khabar Pak ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Pak ni? Baik. Ya. Okey, masalah silakan. gini Ustaz. Ya. Masalah kita nak baca sifat 20 tu katakan wujud kita bakal mukalla batu minam siapa tu kau ingat samuk bahasa apa tu tak sama 25. Ya. 25 ke 20 tak ingat. Kita nak kena kita nak atur tadi ni kita pun ambil walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Allah ke mana dalam surah Allah lah tak? Ya. Jadi kita duduk baca tu dah nak hidup kita bakal pun kena ikut dia tengok. Amuk bahasa gapo tu. Nak tanya kita duduk alam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan sesuatu ni Ustaz. Ya. Nombor 2 bolehnya duduk kita bawa orang. Kita jamai muda 40 tu jalan lagi semayang. Di Singapura. Pergi makan gaji di siang Kedah. Mana kita jalan tinggal semayang. Banyak tinggal. Macam orang panggil maya waktu haji. Waktu mana tu. Waktu jamai muda-muda. Duduk kandor ni kita bawa orang. Dia bahasa amal ni tak ada orang. Tak boleh kita kodok ke bila bawa orang tu tak kalau ke mana tu tak tu. Kita kodok ke boleh kita hutang yang dulu banyak kan kita muda-muda mula. Muslim kita bawa orang tu kita kodok lah tak tu kalau ke mana. Kau dah sikit dari radio tak. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan pertama Pak Nik tu apa tadi sifat 20 tu kata ke tidak ikut jujuk dia tak apa. Ada sifat 20 ni ada kata sifat 13 wujud kidam bakok mukhalafatuhu sapagi kau samuk basar kalam ada 13. Lepas tu capur pula dengan kaunuhu ada 7 kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman kaunuhu hayyan habis gi sampai ke 7 capur 2 tu jadi 20.
tukat taki pun tak apa. Mungkin kita tak nak baca lah semaya ke tu. Cumanya yang penting tu bukan hafal dia, tapi pentingnya peher dia. Peher wujud tu gapo dia, kidam tu gapo dia. Hak tu pehernya untuk menjadi keyakinan kita. Jadi kalau kita tak boleh cara tu pun ada secara ijmali sebagaimana Pak Nik kata tadi, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun yang sekupu, yang standing dengan Allah ni, tak ada. Kita nak banding sesuatu dengan Allah tak boleh. Nak banding kecanggihan teknologi lah ni, kecanggihan apa nama ni, handphone lah, dalam segala-galanya, dalam nak banding dengan Allah tak boleh. Lebih canggih, Allah maha canggih. Nak tanding kuasa hebat, Rusia, Amerika hebat, China lah ni hebat, nak banding dengan kuasa Allah tak boleh. Padat dah setakat tu. Itu secara umumnya kita yakin bahawa Allah ini adalah maha segala-galanya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak apa dah. Hak tu comelnya sebenarnya. Maknanya merangkumi semua dah. Hak secara terperincinya tak adilah. Allah tu ada, Allah tu kidam, kekal, Allah tu Allah tu sedia kala, Allah tu kekal abadi, Allah tidak menyerupai sesuatu. Itu secara terperincinya. Tapi kalau kita tak boleh nak cara hak tu pun, kita ambil secara ijmali bahawa Allah itu adalah super kepada segala kuasa. Nah, kalau kita baca hak tu tak apa dah, baca ayat tadi pun tak apa dah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hak Allah belaka langit dan segala isinya, bombing dan segala isinya, hak Allah belaka. Pun tak apa dah. Nah, maknanya merangkumi kita panggil tauhid kita, terus melangkumi akidah kita. Akidah ni bukan setakat nak tahu, bukan setakat nak hafal, tetapi nak amalkan. Sebab kalau kita ngaji, orang ngaji tauhid, ngaji akidah, dia kata akidah ini dia ada kena ada tiga perkara. Satunya ialah tasdik bil qalbi. Satunya percaya sengoti-ngoti dengan hati. Yang keduanya ikrar bil lisan, sebut dengan mulut. Dan yang ketiganya al-amal bil jawarih. Mesti kita laksanakan apa yang kita yakin dalam hati kita, apa yang kita sebut dengan mulut kita tu, kita kena amalkan dengan seluruh anggota badan. Bermakna, hak besarnya akidah ni pun ialah melaksanakan apa yang kita yakin itu, apa yang kita sebut tu dengan seluruh anggota badan kita. Nah, jadi, tu sah deh. Yang kedua tadi, masa muda-muda, semaya tak cukup. Sehari kadang-kadang semaya sah. Kadang-kadang seminggu sekali semaya. Learning dah juruh, dah tua, dah juruh ni insaf nak jadi tak email orang dah pula. Jadi adakah kita kena qada lepas-lepas? Ada dua pendapat lah. Kalau bab semaya ni ada dua. Qada kena qada. Tapi tak tahu berapa ribu waktu dah, maka kita qada lah sekadar yang kita mampu. Dah, kita qada lah. Kalau semaya zuhur, qada zuhur. Lepas semaya zuhur tu qada zuhur so. Lepas tu esok pula lepas asar tu qada pula asar so. Gitulah. Dan doa lah, minta ampun dengan Allah. Istighfar banyak-banyak supaya Allah delete segala dosa-dosa kita tu. Allah berkuasa untuk menghapuskan. Panjang tadilah wa yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah boleh mengampunkan siapa yang dia nak, dan Allah juga boleh mengazab siapa yang dia nak. Maka usaha kitanya istighfar banyak-banyak, minta ampun dengan Allah, menyesal dengan apa yang kita berlaku, yang kita telah buat dulu. Lepas tu kita cuba qada. Ada pendapat kata tak payah qada, kalau qada pun tu tak terima dah. Dia kata ada juga pendapat gitu. Tapi cukup dengan mengistighfar. Tidak payah qada, istighfar. Maka kita ambil dua-dua lah. Qada, kita qada sekadar yang kita mampu. Dan kita kena lebih banyaknya kena minta ampun. Tak ampun dengan Allah. Dulu kita tak tahu, dulu kita darah muda, dulu kita tak sedar. Kita minta ampun, semoga Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dulu. Mana tak ada masalah. Kalau dulu dia jahit okey, lah ni bila lepas dia ngaji dia jadi tak email, kita tak wajib tak kena tanya demo dulu cukup dok semaya waktu ni. Kalau tak cukup kau tak ikut demo. Tak boleh gitu. Kita kira hak Allah ni, dan Allah pun kira hak akhir kehidupan kita tu. Dia kira lah ni, tetapi hak akhir ni paling penting. Sebab tu husnul khatimah tu penting. Mati dalam keadaan baik tu penting. Walaupun jahat dulu, walaupun teruk dulu, akhirnya kita insaf, kita bertaubat, kita minta ampun, akhirnya mati dalam keadaan gitu, hak tu yang terbaik. Maknanya kita biarlah baiki hak akhir-akhir ni. Hak lepas-lepas dah tu kita minta ampun. Dan kalau patut qada, kita qada lah. Terbaik Ustaz. Ya. Okay, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Italian?
Ya, Kak Moh kapal laut. Oh, Kak Kak Ma. Moh, ya. Okey, silakan soalannya. Ada tajuk sikit Ustaz ni. Ya, ha. Jadi Kak Moh nak tanya Ustaz lah. Ya. Pendapat Ustaz lah kan. Ya. Jadi dulu Kak Moh nak pergi umrah. Nak duduk kaki tunggu Moh. Jadi tak jadi. Ya. Tengok Mok pun dah mati dah. Jadi jangan Mok kalau lah Mok tu meninggal, Kak Moh akan mandi dia janji gitu. Tak jadi. Dok gitu lah. Jadi Mok tu meninggal, Kak Moh lah mandi. Kak Moh mandi mati di kapal laut ni. Tak jadi lon ni. Bapaknya kena teruk pondok. Sebulan dah lah. Jadi dia nak kena 2 hari tu. Dia panggil Kak Moh. Dia kata, mari Moh besar ni dia nak royak. Dia nak buat beroh. Dia kata. Kak Moh kata, nak pergi lah. Dia pergi lah dengan kain tu. Pembatu yang duduk mandi sekali yang Kak Moh tu. Pergi lah. Kata dia ni tak dia nak pergi dah. Kata kita nak pergi lah. Mereka kita duduk kumpul-kumpul di weekend. Kita buat tidur. Jadi 2 hari dia kena teruk. Jadi tak jadi anak ni ajak lah Kak Moh nak pergi. Anak tu ni dia nak pergi 3 anak. Jadi ajak Kak Moh kata mak ni tak boleh pergi lagi. Rasa tak rasa hati nak tinggal ayah ni. Jadi dia duduk pada alat ni. Mana Ustaz? Pendapat hukumnya lagu mana? Kita nak berhak sunat ada. Iyalah. Nak tinggal suami tak ada tak boleh kecek, tak boleh bangun. Jadi rasa tak rasa hati Ustaz. Itulah Ustaz. Lagu mana? Kata belanja tu ada dah. Tak mahu nak beli arkuk lah. Kalau orang kapal laut ni. Itulah Ustaz. Okey kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia umrah ni orang kata ialah bila kemampuan tu wajib. Wajib umrah ni pun wajib. Umrah ni sama dengan haji lah. Umrah ni haji kecil. Kalau haji ni haji besar. Jadi bila ada kemampuan, kemampuan ni tidak duit saja Kak Moh. Kemampuan ni termasuklah kesihatan. Bila kita ni sebagai seorang isteri, suaminya tidak sihat, maka kita yang utamanya ialah suami kita, bukan umrah tu. Dan kita harap kalulah kata suami ni dalam keadaan sakit gitu, tak kira kita nak tinggal, dan dia tidak orang kata tidak menghalang lah niat kita nak pergi umrah tu. Allah Maha mengetahui. Allah nak uji tu kita. Nak pergi umrah ni satu benda ibadat yang besar. Maka kita kena lalui ujian. Ujian ni bukan setakat masa duduk Mekah saja, duduk di rumah ni lagi. Bila ada je niat kita ni nak pergi umrah, Allah uji lalu dah. Allah uji dengan kematian, Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan kebakaran, Allah uji dengan banjir, Allah uji dengan kecurian, Allah uji lalu. Nak tahu kita ni setara mana, nak pergi ngerti ke umrah ni. Kalau gitu, maka kita kena istiqamah kan niat nak pergi. Tapi bukanlah bermakna bila kita pergi tinggal tu lelaki tu tengok sakit, tak pernah sabar. Tinggal anak-anak bercerita kau lagu mana. Tangguh nak pergi tapi bukan tangguh niat. Tangguh pelaksanaan tapi bukan tangguh niat. InsyaAllah Kak Moh ada masa Allah akan izinkan pergi. Bila Kak Moh sentiasa istiqamah nak pergi. Persiapan tu sentiasa ada. Duit boleh siap, duit ni barang mudah benarnya nak cari, tetapi benda-benda lain tak adilah. Nak cari kesihatan, nak cari gapo, nak cari gotu-gotu tu payah. Bermakna mungkin Allah tak izin lagi. Bila kita niat ni boleh pahala dah sebenarnya. Kalau lah siapa aku mati kita tak boleh pergi. Tak okeylah Allah nak tahu gitu saja niat kita tu. Allah tidak akan buat gitu saja niat kita. Allah akan ambil kira sebagai ibadat dah. Mungkin Allah telah jadikan niat kita tu sebagai pergi umrah dah. Walaupun kita tak boleh nak pergi, kerana istiqamah kita, niat kita yang sangat kuat nak pergi tu, tapi ada halangan. Halangannya apa? Kita sehat, tapi isteri kita tak sehat. Suami kita pula tak sehat. Tapi maknanya Allah mestilah, Allah Maha mengasihani, Allah Maha mengetahui. Kita tak boleh nak fikir waktu pengetahuan Allah ni lagu mana. Cuma kita mengharapkan Allah lebih tahu apa yang dia tak bagi aku pergi lagi ni. Mesti ada sesuatu yang lebih baik daripada tu mungkin. Jadi kita gitulah Kak Moh. Banyak orang kata apa, azam tu kena teruskan. Jangan putus asa. Isteri, suami tu tanggungjawab kita kena jaga.
Tak, maknanya bukanlah jadi penghalang kepada niat nak pergi umrah tu tak. Suami tu mungkin tu ujian Tuhan. Dan kalau kita kerah lawan bejak sehingga berjaya ujian ni, Allah bagi kesembuhan kepada suami. Dan boleh pergi dengan suami lepas ni insya-Allah. Doa-doa banyak. Suruh anak-anak, atas anak pergi dulu, suruh anak doa sana. Deh. Insya-Allah. Okey Ustaz, itu ada lagi panggil. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Italian? Hamidah. Siapa? Hamidah. Oh, Hamidah. okey. Silakan. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia katalah, Tuhan tu beri amanah anak pada kita, tak boleh. Gana? Sebenarnya kita ni, anak tu Tuhan beri amanah pada kita. Ya. Lepas tu, kita nak ajar diri tak boleh. Kita kata kita semuanya swasta. Ya. Ni semua kita tak pandang, semualah kita kata. Ya. Di matlamatnya, anak tu bukannya apa yang ibu harap tu, mengharap ke anak tu molek-molek bagus. Kata tadi. Ya. Tapi anak tu, tidak yang semuanya molek anak tu. Jadi kita ni nak sapa ke Allah esok ambil anak-anak yang ada Tuhan kita dulu ke anak dulu kita tak tahu. Ya. Masalah matlamat tu kita untuk kebaikan anak kita telah ada dah matlamat gini-gini. Ya. Tapi kecapaian anak tu tidak nak matlamat kita. Tak mana Ustaz. Dia Tuhan tu malu jugalah kita ni mungkin kita memang tak pandang pun. Ya. Lagi mana dah kuat lagi kalau ibu bapa ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita anak ni betul lah sebagai amanah yang Allah kirim mata kita suruh kita jaga. Nak dapat anak ni payah dah sebenarnya, kena kahwin dulu, kena gotong ni dulu dah. Bila bui tu pun tidak jadi hak milik kita juga, hanya jadi amanah yang kita perlu jaga dia. Maka ada orang dia boleh ajar sendiri anak dia. Dia ajar tauhid, dia ajar fiqh, dia ajar Quran, dia ajar hadis tu terumna lah. Ramai kita ni kita swastakan. Mana masuk swasta ni kita hantar ke sekolah. Hantar ngaji dia sekolah agama. Cikgu-cikgu di sekolah, ustaz-ustaz di sekolah lah yang ajar anak kita. Maka tugas kitanya ialah memantau lah setara mana prestasi anak-anak kita tu. Dan kita juga menjadi contoh kepada anak-anak kita. Atau anak sekolah harap, perangai kita tidak serupa dengan orang tu. Maka anak ni dia tidak turut cikgu, dia turut mak ayah dia. Kalau kita ni perangai uduh, kita pun maya bedok ke apa semua. Atau lah ngaji anak Pak Komsi, Pak Mekah pun. Anak ni dia akan turut tu ayah dia, perangai mak pak dia. Jadi kita ni sebagai model kepada anak-anak kita. Di samping kita nak beri agama ke anak kita tak pandai, kita seruhlah kepada cikgu-cikgu, ustaz-ustaz di sekolah-sekolah agama ke apa gitu. Kemudian bila kita belanja ke banyak dah usaha kita ni dan nasihat ke apa semua dia, kalau anak tu tak jadi juga, bermakna supaya tak dilah cari dah rezeki banyak, cari dah rezeki tak dapat juga. Maknanya Allah tidak akan tanya hasil berjaya ke dok kerjamu. Allah akan tanya membuat kerja ke dok. Membuat kerja ke dok, sungguh ke dok kerja, dan membuat tu kerja ilmu tu betul ke dok. Betul ke dok mu cara mu didik anak. Betul ke dok cara mu bui ilmu kepada anak. Kalau betul hak tu boleh tak boleh, Allah tak tanya. Allah tak tanya hak tu. Allah tidak kata berjaya ke dok mu asuh anakmu sehingga boleh gini dak. Allah hanya tanya membuat ke dok, dan membuat tu betul ke dok. Maka dalam kita nak mendidik anak, carilah didikan yang betul lah. Kena belajarlah mendidik anak cara yang betul. Hak berjaya atau tak berjaya didikan itu bukan hak kita, tapi tu hak Allah. Mungkin Allah nak uji kita, Allah nak tambah pahala kita, menyebabkan anak kita jadi beban, anak kita ni ajar payah supaya kita ni boleh ajar banyak kali anak kita, maka pahala lagi banyak. Kalau lah ajar sekali getih lalu, ajar dua kali getih lalu, mungkin menyebabkan kita jadi sombong. Kita ni jadi ego duk ayat kawan, anak kawan gak dengar kata ayat sekali itu lalu. Kawan pandai jaga anak kawan, jadi kau dosa pula. Anak cerdik kita pula jadi dosa. Boleh jadi gitu. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Maka kesimpulannya Allah tidak tanya anakmu tu berjaya ke tak, anakmu tu jauh ke tak. Tapi Allah tanya, muajah ke dok anakmu supaya jauh. Dan lagu mana muajah tu, cara ajahmu tu betul ke tak betul. Cara kita didik anak, didik ke dok, dan betul ke dok cara kita didik anak tu. Hak tu yang akan disoal. Amanah yang kita terima daripada Allah tu, yang kita nak atar balik anak-anak kita kepada Allah tu, ialah dengan didikan kita yang kita beri didikan, dan didikan itu betul. Maka selamat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan tadi itulah untuk
Kak Hamidah kan? Ya, Kak Hamidah. Jadi terima kasihlah banyak-banyak atas kepada semua pendengar kerana sudi telefon ke konti terus untuk bertanya dengan Ustaz, dan kepada Ustaz terima kasih juga kerana sudi datang ke sini untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah. Jadi untuk sekarang ni kita jam dah pun pukul 7 ya. Sebentar lagi pun kita dah nak masuk maghrib kan Ustaz. Jadi tak sedar lah banyak hari ni. Memang tak perasan hari ni ramai sebenarnya manggil kita. Sebenarnya ada lagi tapi tak dare dulu. Dan insya-Allah lah Ustaz nanti kita akan bertemu semula lah. InsyaAllah minggu depan insya-Allah. Minggu depan kan. Okey, terima kasihlah atas segala ilmu yang telah dikongsikan dan semoga kita sama-sama mendapat keberkatan dan manfaat daripada perkongsian Ustaz Abdul Sattar Muhammad. Baiklah saudara, waktu sekarang dah pun pukul 7:01 petang dan kita telah pun berada di penghujung program Faktor Ain untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bertemu semula di masa dan waktu yang sama minggu depan. Dan Ustaz boleh tak berikan sedikit kata penutup untuk kita pada hari ini? Ya, akhir sekalinya sudah mendengar yang dirahmati Allah. Sama-samalah kita ambil pengajaran ataupun ambil kesedaran lah daripada tajuk kita hari ini. Hak dia belaka. Hak dia belaka maksudnya hak Allah belaka. Kita ni diberikan nikmat, diberikan apa ni bukan untuk kita menikmatinya sahaja, tetapi ada sesuatu amanah yang diberikan kepada kita. Diberinya mata kepada kita bukan suruh kita tengok saja, tetapi supaya kita ni guna mata ini untuk mata kita ini untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Diberinya telinga kita bukan untuk dengar saja, dan kita bukan boleh dengar segala benda yang kita nak dengar, tetapi ada benda-benda yang kita tak boleh dengar, dan biarlah pendengaran kita ini, telinga kita ini membantu kita untuk dapat syurga Allah. Begitulah seluruh anggota tubuh kita ni, biarlah dia membantu kita untuk kita berjaya di akhirat esok insya-Allah. Jadilah hamba yang baik, jadilah hamba yang betul-betul patuh kepada perintah Allah.